Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam cuti lagi. Sebab hari ni hari Senin masih lagi cuti. Hari ni cuti apa Budi? Hari ni cuti birthday. Birthday. Birthday Agong lah. Lepas tu dia cuti. Dengan ni? Aku nak pergi beli Starbucks. Wow, Kau nak? boleh tak? Yes. Kita hari ni walaupun bercuti, kita bekerja seperti anda lihat. Kita tadi siang kerja ni, nak sambung kerja ni. Kita malam kita part time di Petronas Jangan ingat kat Starbucks malam kerja tak adalah. Kita dah habis kerja ni, nak balik ni. Yang kau kerja lah inilah. Sebab tu dia nak reward diri dia sendiri dengan Starbucks. Hari ni kita reward diri sendiri. Kau nak apa? Aku nak raspberry strawberry cheesecake tu. Ni strawberry raspberry Hello. Kiri sekali. Hi. Can I have one strawberry raspberry cheesecake frappuccino? Okay, orang strawberry cheesecake frappuccino. Grande. Kita ada kopi ke tak nak? Nak kopi tak? Yes, kopi. Okay. Grande Kau nak ambil bensin ke? Bensin kita ada bang? Kau nak apa? No, tak payah. And then give me caramel macchiato. Caramel macchiato, ice mahal. Ice Ice caramel macchiato, what size for you? with whipped cream Oh ya, with cream. Size apa bang? Grande juga. Grande juga. Yeah. Itu je. Itu je. Apa tak nak ambil makan-makan? Saya boleh bagi abang 10% diskaun. Nak belanja ke? Tak ada, gurau je. Tak ada. Tak apa. Tak nak. Okey. Abang dia melucu kan? Terima kasih. Betul-betul benda dia live, abang dah buat lucu pula. Aja usik. Kalau ada video kat sebelah dengan aku pun cuak. Itulah tuan-tuan. Apa dah aku ke depan ni? Itulah tuan-tuan. Nak belanja ke? Kena mengena. Suka sangat kan ni? Kena Suka sangat upsell. Saya tahu. Sangat upsell lah. Nak upsell lah. Cara awak jawab tu macam awak counter balik bila mamak upsell. So yang dia buat tadi tu sebenarnya contoh air katuri gandum. Dia datang KL lah pergi sama buku. Buku Yelah, ada KL Apa yang Ferdi cuba buat tadi mana kena mengena tajuk perbualan kita atau tajuk live kita hari ni, yang saya akan konti dalam blog saya, iaitu The Future of Comedy. Saya sebenarnya dah lama nak buat blog ni, video ni, tapi saya baru tergerak hati hari ni pun gara-gara dia juga. Sebab dia tanya hari tu Tanya apa? persoalan dia adalah masa kita lepak itu hari, kita cerita tentang pelawak-pelawak. Pelawak. So saya cuba explain lah the history dan sedikit trivia tentang dunia komedi di Malaysia. Saya ceritalah setiap 10 tahun. Saya mulakan dengan setiap 10 tahun, setiap sedekat dia punya environment, dia punya gaya, style dan direction lawak tu berubah-ubah. Macam tahun 70-an lain, tu zaman Badul, zaman Arjapa, zaman siapa lagi, zaman geng-geng Badul lah. Dan bila tahun 80-an kita tahu itu dah masuk geng Mr. Oz, Salih Yaakob, siapa lagi? Mr. Oz. So zaman tu dia kena pada 10 tahun tu, sedekat tu. Bila masuk 90-an dia kena dengan kumpulan favourite dia, Senario. Senario tu pada dekat 90-an, officially tahun 93 lah kan, 94 tu. Sampai tahun awal 2000 tu memang gempar kumpulan tu sampai jadi fenomena. Bukan setakat di Malaysia, di negara-negara serantau macam di Brunei, Singapura pun suka kan, betul tak? Betul. Dan Nusantara semua betul. dengar kata sampai ke hari ini sampai ke tahun ini 2022 ni, orang-orang di Brunei, Singapura masih gelak lagi berlawak senario. Betul. Dia mesti lagi ni. Dia masih lagi meraihkan senario. Betul. Dan bila tahun 2000 kita dah mula nampak kemunculan pelawak-pelawak daripada program reality lain macam Raja Lawak. Kalau macam senario daripada program reality apa ni? Sinaran pasport kegemilangan. Cuba buat lampai pad sikit. Cuba buat lampai pad sikit. Tapi dia bukan favorite dia, bukan lampai pad. Favorite dia adalah Azli. Dan sebelum saya teruskan saya punya brief history of lawak-lawak tadi tu and the future of comedy Malaysia, saya nak Ferdi bagi sedikit penjelasan tentang Azli. Mungkin saya pernah tanya kenapa awak suka Azli kan. Azli ni pada zaman satu soalan saya ada, pada zaman kegemilangan dia bersama senario kan, apa antara lawak dia yang paling awak ingat dan kata melekat dan sampai sekarang bila awak terfikir awak tergelak seorang-seorang? Apa dia lawak-lawak tu? Bagi saya Yasin ada lawak saya tergelak seorang-seorang yang saya ingat. Bagi awak apa dia? Dia lawak yang dia buat tu kebanyakannya lawak
macam kasar tau lawak dia. Macam kalau dia jerit-jerit kan. Dia marah kan. Tapi dia marah tu macam nampak kasar tapi kelakar. Woi, dia tu ada gelak kan. Bagi awak tu lucu Dia tu lah, dia macam kalau dia macam marah orang kan. Tapi benda tu kelakar. Dan dia satu lagi yang dia ni lah, yang dia suka emphasize benda-benda tu macam saya nak balik bilik saya. Itu. Padahal bila dia sebut jerit ada benda-benda ada tengah plan tu kan. Itu memang dia jadi apa? Trademark dia. Trademark dia. Sampai sekarang pun. Even yang baru-baru apa, yang senario ni kan, yang dia punya telemovie kan, tu pun dia pakai lagi. Macam dia nak ni balik kan. Bagaimana dengan penampilan dia? Awak suka penampilan dekat TV ke dekat filem? Dua-dua saya suka. Dua-dua saya suka. Tapi kalau dekat filem tu under filem Abang Aziz lah best. Abang Aziz lah. Lepas tu kalau yang dah pengarah-pengarah lain tu tak apa sangat dah harinya tu. Dia punya penampilan dia tu. And then mostly yang best dia ni lah, dia dekat dalam apa? Drama dalam ni lah, apa series lah kan. Sitcom lah. Itu dah berseason-season lah tu. Sitcom tu kan. Season tu setiap kali dia tu ada watak-watak ada buat kan. Tu best. Bagaimana dengan komen Kartuni Gandum ataupun sahabat kita yang mengatakan Apek best friend waktu kat Bobo? Dia member lah dia. Lawak Apek okey. Lawak Apek pun best. Apek sono. Apek dia dalam karakter sendiri bila dia dah solo semua kan. Apek dia style dia sendiri. Sebab dia satu sebenarnya dia boleh gerak sendiri kan. Sampai dia boleh jadi apa, pelakon paling popular kan. Pada awal tahun 2000 tu kan. Lepas tu dia dengan senario tu dia campurkan yang geng-geng lain tu lagi gila lah. Bagi aku bila era-era senario tu dah menurun sedikit kan, betul lah menurun sedikit. Awal 2000 atau tahun 2000 dah mula satu era baru. Dekat tu bagi dekat peserta kumpulan bergerak solo macam Apek tu lah. Bila Apek solo kita nampak fenomena Apek pula tau. Mana-mana Apek sampai dia pernah menang ABP. Yalah ABP kan. Dia pernah menang ABP. Masa tu dia paling mahal ni lah. Ambil apa? Dah apa punya? Ini punya. Saya dah terlambat. So bagi saya era yang dah sampai ke hujung era ni lah, era champion Raja Lawak lah. Dulu kita tahu dia punya kickstart dia bila ada Jozan lah. Tapi bila ada upset atau berlaku satu bukan upset lah, underdog menang, Raja Lawak 2011, Maharaja Lawak. Benda bukan Maharaja Lawak Mega tau, Maharaja Lawak 2011. Semua orang predict Jozan menang mudah. Jozan menang mudah. Tapi akhirnya, Assalamualaikum Fadil jom lepak. Kita on the way ke tempat awak. Tiba-tiba yang menang Maharaja Lawak 2011 apa ni? Bukan. Ingatlah Sepah tu kan? Sepah. Masa tu Sepah. Sepah kan? So bila Sepah menang, bermula dekat ataupun era yang mana champion Maharaja Lawak ni bermerajalela. Tapi muncul satu soalan inilah baru masuk topik kita, the future of comedy. Mana Kepung? Jauh. Kita nak ke Kepung. Apa jam Randy? Saya nak ke second state Kepung. So saya pun terfikir bila dia cakap macam tu, bila Ferdi cakap macam tu, baru saya terfikir betul juga Tapi yang bijaknya Ferdi ni Ferdi kan. Yang bijaknya Ferdi ni, dia bagi jawapan sekali, iaitu saya tak terfikir jawapan ni. Dia bagi jawapannya balik saya buat research. Sampai hari ni saya buat research dan terbukti betul. The future of comedy is on TikTok bro. Kau cakap je kau dah gelak. Yelah, saya tak sangka lah awak punya apa, saya punya hujah tu valid. Sebab valid. Kita ada kata-kata macam Nami. Siapa pelawak TikTok yang dah ni sekarang, dia dah surface? Macam yang Outrif tu, siapa nama dia? Saya lupa nama dia. Outrif yang Parcel dengan Samsung lah. Tu kan. Sebab dia punya lawak dia spontan dan kita tak terfikir. Ada satu lawak dia buat. Tapi kita ambil dulu air Starbucks Ada satu lawak apa tadi dia buat lawak tu tak ada bercakap. Selalunya dia bercakap kan. Kali ni dia cuba lawak fizikal yang tak bercakap. Kan selalunya bila kebanyakan orang dekat TikTok ni, antara komedi yang suka dia buat ialah lawak yang Alone Forever tu. So tadi dia buat lawak apa tau?
Dia tengah duduk, dia tengah holiday sekarang. Aku tak tahu lah kalau dia dekat Amore ke Polisen tengah duduk pantai. Orang kata dia ada girlfriend ke tak ke apa ke, masih live kan. Tiba dia buat lawak caramel macchiato apa? Kau kata dah kata off. Ni untuk orang on aja. Minta maaf lah. Saya pun Faisal apa khabar. Dia duduk sorang-sorang lonely, tiba dia peluk. Orang tak ada tau. Dia peluk sekejap. Lepas tu pergi sepak. Dia pergi sepak. Bayang-bayang dia peluk, dia peluk tadi tu. Lepas tu dia dialog kat bawah. Itu kau kena tengok sendiri. Apa kau Del? Kau tak ikut tak boleh lah. Ikut pun dapat. Dia order grande. Apa grande pun tak tahu. Grande. Apa-apa saiz grande. Biasalah orang macam Pijan ni 7 lagu tapi tak tahu lagu apa dia nak. Pijan Cepek. Minta je. So yeah, the future of comedy sebenarnya kat TikTok tau. Dan benda tu akhirnya terjawab. Sebelum dia bagi jawapan, sebelum dia bagi jawapan, aku terfikir, ya betul lah, zaman sepatu dia start bila Shoaib keluar tau. Bila Shoaib keluar, aku dah nampak Jeb dah tak ada sparring partner. Semua pelawak hebat kan. Piramli, Mr. Oz kalau tak ada Saleh Yaakob dia susah. Badul kalau tak ada Tawil, kalau tak ada Jafar, tak ada Yahya Sulung dia susah. Piramli kalau tak ada dia punya Bujang Lapuk atau tak ada Doremi dia susah tau. Dia pelawak hebat. Walaupun dia solo dia hebat. Macam Jeb solo dia hebat. Kena ada sparring partner. Kena ada. Dia kena ada orang sambut. Dia kena ada sambut. Macam saya, kalau saya berlawak sekarang ni, saya kena ada Ferdi. Kalau tak awak tak jadi. Alhamdulillah. So pelawak ni kena ada sparring partner. So bila Shoaib dah keluar, aku tak tahu dia keluar permanent ke atau dia berehat sebab Siti Sarah dah tak ada, aku tak tahu. Tapi for the time being, Jeb macam lumpuh sikit. Ada kalinya lawak dia jadi, ada kalinya lawak dia tak jadi. Macam sekarang new season baru start minggu lepas. Masih dia cari rentak lagi. Maksudnya yang new season ni ada ni, ada Shoaib? Shoaib tak ada, masih tak ada. Dah 2 season dah tak ada. Hari tu raya special dengan sepatu Al-Puasa pun dia tak ada. Ada kan. So dia cuba bawa orang baru. Macam Man, macam siapa yang menang mencari sepatu yang hilang. Kalau ada yang dia selesa sikit Anak pun, kan? kalau ada yang selesa sikit pun dengan Abuse. Sebab dia rapat dengan Abuse since since JKK lagi. JKK kan. Dia sebenarnya dia punya team kalau tak ada sepatu dia ada team JKK. Dia separuh akan sparring dengan Abuse atau dengan Pak Kodi. Pak Kodi kan. Pak Kodi tu so, juga. Pak Kodi dia tak boleh muncul selalu kat JKK sebab sekarang Pak Kodi ataupun Ropi lagi laku daripada Jeb. Pak Kodi lagi aku sekarang ni. Kalau kau tengok dia jadi ambassador, dia jadi jurucakap, dia berlakon drama, sitcom, lagi banyak daripada Jeb. Jeb dekat ni kan, dia stick dekat ni je, dekat apa? Sepatu reunion lah. Kan, dekat Astro je. Betul. Alamak, apa saya pun tanya ni. Jeb tak boleh tengok orang lebih dari dia. Bagi aku Man Raja Lawak dah cukup hebat untuk ganti Shoaib. Terpulang lah. Man Raja Lawak dah cukup hebat untuk ganti Shoaib. Betul. Itu pilihan dia lah. Bagi aku dia kena ada partnership. Man ni kalau dia tak ada sepah pun dia boleh gerak solo Man. Man lah. Itu formula Man lah. Tapi itu preference Saipul lah, kita Catherine Gandum. Soalan, adakah lawak pick up line satu lawak? Dia sebenarnya satu lawak tapi dia tak original. Dia bukan original. Satu, dia sebenarnya dia dah improve kat sini. Dia tak bukan pick up line, dia pick-up. P-I-K-A-T. Dan lawak-lawak pick up line ni sebenarnya bukan daripada sini. Ada stiker Starbucks drive-thru tak? Ya? Ada stiker Starbucks Tak ada. Tak ada. Stiker Kondomina Sentul. Berapa ringgit? Dia sen baik kan? Ya. Berapa? Pukul 8 saja bos sen. Baik ke? Sekejap tengah iklan. Okey. Ni Tak pandang tadi ya. Banyak pula soalan kalau masuk ni pasal lawak ni. Soalan, adakah lawak pick up line satu lawak? Okey, dah jawab tadi tu. Dia sebenarnya lawak ni originally from Indonesia. Kalau tengok Opera Ben Java, lepas tu dia evolve jadi ini talk show. Dia punya anchor dua tu adalah daripada Andre dengan Sule. Andre dengan Sule ni dah popularkan pick up line ni. Dan pick up line lagi power lah kalau tengok Opera Ben Java dengan ini talk show. Lepas tu yang baru-baru ni ada Lapor Pak. Lapor Pak ni dia sitcom juga tapi dia buat dekat balai. Memang kelakar lah. Thank you. Okey. Punya ni kot. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yes. Dan Sebentar ya. Nikmati dulu. Yes, from Opera Ben Java. Betul lah tu. So, kau tanya sendiri, kau jawab sendiri Gandung. Tak, dia betul lah. Tapi selalu sangat jadi annoying.
Tanya soalan yang tak tahu Gandom Jangan tanya soalan yang kau nak jawab sendiri. Pun Imah nak jawab kau ni. So ya. Jawab soalan asal siapa nama ni? Si boleh tak? Cucuk. Boleh. Seperti ni tadi. Memang kalau Shuib tak come back dalam masa terdekat ni, aku rasa that's the end of zaman Sepah tu lah. Dan zaman Sepah, walaupun aku minat Sepah, Mungkin ada tapi dah macam tu lah. dia mesti habis punya. Dia kalau ikut historical fact, sebab sejarah tak pernah menipu lah. Dia mesti ada rekod dia. Dia memang ada template atau trademark 10 tahun saja maksimum dia mengimu. Maknanya maknanya kalau sepatu boleh pergi lebih 10 tahun, dia legend lah. Dia akan on the road to legend lah. Macam Piramli, macam Badul kan. Yang boleh extend 10 tahun. Macam senario dia Zubir tanya apa ni? Soalan prediction Chelsea besar-besar siapa akan menang? Dia buat perangai Zikrin lah. Chelsea versus apa? Dia buat lawak-lawak kering dia. Tak, aku kan pakai baju Chelsea tu. Lawak tu kita dah buat awal tadi. Kita dah buat awal lah. Sebab tu masuk awal, jangan lambat. Cepol. Kenapa tak pernah cuba bawa masuk Aceh? Aceh lain. Mazhab lawak kumpulan Boceh, mazhab lawak kumpulan Sepah, mazhab lawak kumpulan Putih, kumpulan Jambu lain. Aceh tak boleh masuk dekat Sepah sebab mazhab tu belaga. Dia macam apa tau? Dia macam kau ada Jim Carrey, kau bawa masuk ni siapa nama yang selalu dengan The Rock? Yang Kevin Hart. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Itu dua mazhab berbeza, tak boleh. Kau tak boleh bawa masuk lawak, siapa pelawak terkenal sekarang selain daripada Kevin Hart. Dia tak boleh. Dia lawak dia pun ada mazhab dia juga. Kau tak boleh melagakan mazhab. So bila kau tanya Syepul, kenapa tak bawa masuk Aceh dalam Sepah, benda tu tak akan jadi dan susah nak jadi. Benda ni pernah dibuat, Astro pernah buat eksperimen 1 tahun tu. Dia masuk kat siapa? Satu show kalau kau ingat, satu show daripada apa ni? School of Lawak. Ingat cerita tu? Macam pernah dengar tapi lupa. School of Lawak ni dia reality show macam Raja Lawak, mencari pelawak-pelawak, tapi dia ada rupa. Pelawak tu kena handsome dan pelawak yang perempuan tu kena lawa. Tak silap aku lah tajuk School of Lawak. Dia punya juri tak silap aku masa tu Dia punya konsep dia macam mana? konsep dia buat lawak Macam Raja Lawak ke? Macam Raja Lawak, berdua berkumpulan solo. Lepas tu kau kena ada rupa tu. Tapi bukan itu yang aku cerita tu. Yang aku cerita adalah dia punya host tu, dia dah belaga dua mazhab. Kalau kau ingat School of Lawak ni, dia punya host adalah Jeb dengan Johan. Dua-dua macam alpha sikit. Alpha. Dan aku nampak benda ni problem sebab apa tau? Satu, of course mazhab dia belaga lah. Dia lagi seorang tanya sendiri, jawab sendiri. Ya, dah tahu. Dia macam Jozan gabung dengan sepatu lah, mana ngam. Dah tahu, jawab sendiri. Sama je Gandum tadi. Tanya soalan yang kau tak tahu. Sebab kami ni pakar, jangan bawa masa kami. Jangan bawa masa kami. Kau tahu siapa kan? Yang pernah jadi Guest of the Week jual lagi. Sekarang aku malah Badul kan. So apa jadi? So benda tu terjadi pada School of Lawak tahun 2012 tak silap tu. Sebelum start aku dah nampak benda akan jadi disaster sebab dia macam main takraw atau main bola, kau tak boleh dua-dua tekong atau striker. Dia kena satu je anchor. Dia macam kau fikir company satu company besar, contoh macam Apple. Of course orang fikir anchor dia siapa? Steve Jobs. Macam Facebook, siapa anchor dia? Mark Zuckerberg. Macam Alibaba, siapa anchor dia? Memang dia tak boleh dua anchor. So bila ada dua anchor, bukan saja cerita tu flop, dengan dua-dua sekali flop. Sebab dua-dua nak lawan, tak boleh. Sebab tu lawak, konsep dia formula be simple aja. Kalau dua atau paling best tiga lah. Dia macam main takraw lah. Aku pernah cerita sebelum ni. Tekong, api kiri, api kanan. Feeder dengan killer. Kena ada tukang sambut, tukang bagi bola tanggung kan. Betul, seorang tu orang rembat. Feeder killer. Macam saya dengan ni Azli ni kan. Kadang-kadang dia killer, kadang-kadang dia feeder. So kalau dua orang macam saya dengan dia, macam Zozan kan, kita take turn. Dua orang ni take turn. Tapi kalau tiga orang, dia jarang ada take turn. Soalnya kalau killer seorang je tetap. Macam Jeb, sepatutnya seorang je. Macam saya dengan dia lain. Dia take turn.
Okay, soalan apa lagi Jepun? Soalan yang tak tahu ya. Berapa ukuran bulu hidung awak? Cuba buat lawak Badul. Badul suka kalau bulu hidung Ikram, apa khabar Ikram? Kita tengah cerita di future comedy ni. So sekarang ni kalau dekat TikTok, siapa yang terlepas sekarang ni yang kau nampak? Saya lupa Muhammad Arif tadi tu. Nanti saya share nama dia. Saya punya lah minat dengan dia. Dia ada 3 lah. Muhammad Arif tu, nama dia siapa? Dia sebenarnya asal dia buka TikTok nak jual barang bandel je. Tapi cara dia live tu kelakar. Sebab apa? Dia ada satu cabin house dekat rumah dia. Dekat Shah Alam. Section berapa lah? Section 27 ke 23. Dalam cabin house dia tu, dia tak barang-barang bandel lah. Mula-mula dia buat dalam cabin house tu. Tapi lately masih lockdown, dia buat atas cabin house tu, dia buat live macam rooftop So dari situ dapat idea dia tak terjangka, iaitu bila dia buat live ada orang ganggu tau. Ada orang ganggu lah, orang-orang daripada JNT. So bila tengok live budak JNT tu lalu, bila lalu kawan-kawan dia merempit. Budak JNT berani kau hajak parcel pada parcel. So dekat dia tu TikTok dia naik. Lepas tu ada satu lagi tu yang apa yang kita cakap itu, yang bila dia live kan mak dia kan. Suara di belakang kan. Dia macam cerita sitcom lah. Bila kau live ada orang ganggu tu yang buat benda tu jadi spontan dia lawak. Lepas tu ada budak perempuan sekarang ni balik sekolah. Dia balik sekolah tu selalu depan rumah dia. Dia tanya apa tak, mula-mula soalan tu simple je. Bang, pakai telefon apa bang? Samsung lah. Tipu. Siapa beli gaduh dengan budak tu? Sebab budak tu tak percaya tu pakai telefon Samsung. So dia punya punchline dia ada banyak, termasuk mak dia sendiri. Aku suspect mak dia buka kedai makan atau catering. Sebab hari-hari yang budak yang aku lupa nama dia ni, dia suruh masak. Budak ni main cara masak. Macam minggu ni dia masak cakit tiaw untuk kawan dia live. Dia tak pernah buat cakit tiaw. Sebab tu dia ada lawak-lawak dia akan klik dalam TikTok tu nanti. So benda tu lucu. Nombor 2 ada satu budak perempuan, nama dia Dewi apa tak. Dia daripada Johor. Lidah dia pendek tau. Lidah dia pendek, aku tunjuk kau. Lidah dia pendek. Dan dia mirroring Jack. Tapi dia lagi kelakar Jack sebab dia perempuan. Dia ambil satu klip yang tengah viral, dia akan bahan benda tu. Nombor 3 baru Nami ya. Nombor 3 Nami. Ada satu lagi yang mungkin ni lah, saya rasa mungkin dia menarik tapi tak kita tak perasan. Didi Chronicle tu. Didi Chronicle dia asal daripada YouTube, tapi sekarang dia pun ada TikTok. Di YouTube kan. Lepas tu dia pun suka ambil klip-klip daripada ni yang viral kan. Dia mash up kan. Dia mash up dan dia guna formula 3-in-1 lah yang saya nampak. Dia mash up, dia parody, dan dia pandai main isu semasa. Betul. Bila dia pandai main isu tu, di situ saya nampak the future of comedy. Sebab komedi sekarang dia banyak komedi berfikir, tapi dalam masa sama kau nak buat orang relax dan terhibur. Susah benda tu. Kacuri gandum. Soalan kedua, 10 soalan pun tak apa. Bila Abang Faizal nak like IG dan FB TikTok Abang Gandum? Benda macam ni tak boleh paksa lah, sorry lah. Jangan kita like. Dia promo TikTok dia pula. Dia promo. Baik promo Benda macam ni jangan paksa. Kita buat sendiri, jangan risau. Tapi kita harus beri kredit pada TikTok juga lah. Sebab dia dah push the boundaries. Maksudnya dia dah push dia punya di frontier of comedy lah. Maksudnya dia dah buka satu channel, satu saluran baru lah. Untuk apa? Untuk orang mengeluarkan karya kan. Betul. Sebab dia dia punya platform tu macam kau dah tak perlu guna platform lain lah. Kau boleh edit terus kat situ kan. Dia punya filter dia, dia punya editing dia tu. So nak buat nak create content dah senang kat situ. Guna filter yang dah ada pun orang boleh buat lawa dah. The mechanics, the algorithm and the database yang ada kat TikTok yang very powerful lah. Nombor 2 is ni lah, yang dia punya algorithm tu lah, dia punya FYP kan. Dia boleh detect orang macam orang tu dia minat apa. Kalau dia suka lawak, nanti dia akan keluar benda-benda lawak nanti. Kalau suka gilik, kalau suka information, keluar information je. Dia tahu dah kita punya interest apa dah. So tu powerful lah. Macam orang yang dia boleh target mana orang punya interest supaya orang boleh stick dengan platform tu lah. So the apa ni, the understanding atau pemahaman orang atau tuduhan orang mengatakan TikTok ni video gila tu dah berlalu lah.
dia bukan bila orang cakap kau ni TikTok tengok video gelik tu, tak, maknanya kau yang tengok video gelik tu. Algorithm tu memang kesan kau suka tengok video gelik. Sebab dia lah. Sebab dia lah. Cepul, bila boleh breakfast sekali why anytime Roger je kau datang. Tapi sekarang tak boleh lah, sebab sekarang dah malam, malam tak boleh breakfast. Ada berapa malam dah tak boleh. Siapa boleh? Nampak saya buat. Ini kita panggil punchline ringan. Punchline ringan macam breakfast malam tak boleh, punchline ringan. Kata ni gandum, thank you abang, akan usaha buat terbaik sampai abang Faizal like. Jangan risau, awak tak kelakar pun saya like juga. Sebab kawan-kawan saya support, especially yang tak kelakar. Sebab yang tak kelakar bagi saya kelakar. Tak percaya besok saya lah dengan seorang budak ni. Bagi saya dia abang kami TikTok creator. Cuma dia tak aktif. Dia buat konten, dia tak rekod. Dia tak rekod. Saya kena rekod tu dia. Sayang, konten tu berlalu macam tu je. So sebab tu saya kalau boleh, bukan saya share video ni atau saya buat video ni dengan niat mengatakan saya nak jadi pelawak. Bukan. Saya ni content consultant. Content consultant. Ada kata pasal kau ni content creator, kau influencer, kau YouTuber, Instagram. Bukan. Saya content consultant. Saya consult content untuk orang yang memerlukan. Dan sebab saya berasal background saya copywriter, dan copywriting sama sekarang, zaman sekarang banyak memerlukan kepada humor, komedi, lawak, jenaka. Kan? Bayangkan for the past 2 years kan, contoh yang terkini kan, banyak, sebab kita baru habis raya kan, cerita pasal raya saya menebuah kan. For the past 2 years iklan semua banyak sedih-sedih pasal lockdown apa semua kan. So this year klien-klien nak lebih kurang yang sama. Kata zaman Yasmin Ahmad dah berakhir. So cuba tengok iklan TNB, dah banyak lawak. Sebab kita nak bounce back, kita dah masuk fasa endemik, kita kena buat yang banyak lawak-lawak. So bila tengok performance rating, yang lawak-lawak lagi banyak view. Setuju tak ni? Dia punya cara iklan, cara dia buat tu, satu dia punya storytelling tu best. And then dia olah storytelling tu, benda tu jadi lawak. Kan? Dengan benda yang viral, dengan dia punya efek-efek dia tu kan. Kalau tengok TNB tu banyak efek-efek yang dia buat lah. Macam dia orang dah macam menuju macam apa, style apa, iklan Thailand. Kau tengok kan ada cerita dia tu, ada kelakar-kelakar kan. Banyak macam tu lah. Sekarang ni dah try mimik pada iklan Thailand punya iklan. Sebab tu salah satu daripada rahsia, jarang saya dedahkan rahsia, saya dedahkan rahsia sikit lah. Salah satu daripada rahsia saya adalah mencari konten yang bagus, mencari punchline yang bagus, mencari benda-benda yang boleh develop kita punya quality dalam kerja kita. Saya suka bereksperimen tau. Itu rahsia saya yang saya semua orang tahu kot. Hari-hari saya bereksperimen. Macam tadi pun saya baru eksperimen, mungkin awak terlampau pandang. Macam frappuccino strawberry tadi kan. Saya jarang letak kopi tau. Sekarang saya dah rasa, saya menyesal. Pahit. Rasa strawberry tadi tu dah hilang. Jadi saya anggap eksperimen saya tak menjadi lah, gagal dalam berjaya. Dia dah bunuh bau rasa strawberry tu. Betul. Tapi saya tak menyesal. Walaupun saya rasa okey lah, next time dulu. Tapi saya perlukan kopi tu untuk buat konten ni, energy. Energy ni kan lebih. Ada orang kata sugar high, tapi saya tak percaya lah sugar high ni. Sebab sugar high ni sebenarnya bergantung pada orang. Sebab saya pernah kenal beberapa orang, dia punya intake sugar tinggi tau. Tapi dia ngantuk juga, dia lemah juga. Nanti dia apa salah? Bila dia intake sugar dia tinggi tu, dia macam dia terhasil satu hormon kot. Hormon gembira tu. Hormon gembira? Ialah hormon yang hormon yang macam gembira dan juga macam aktif lah. Membuat benda yang di luar normal. Luar tabi'i. Contohnya macam tiba-tiba gelak kuat-kuat kan. Sibuk lawak je kan, ngacau orang ke. Tu panggil sugar high kot. Tapi ada ke terms apa? Coffee high, caffeine high? Pasti lah. Ada kot. Kata ni gandum. Okey, semoga kedua-dua selamat perjalanan. See you next live. Okey, see you. Sepul, kenapa punchline terutama dari iklan Thailand boleh jadi kelakar tanpa kita faham apa yang diorang cakap? Okey, ini saya punya jawab simple je. Orang macam saya yang involved directly dengan industri advertising atau periklanan ni, nampak salah satu daripada puncanya adalah orang kata tu gatekeeper lah. Gatekeeper ni lah klien. Okay. Bila kenapa punchline daripada Thailand ni, klien Thailand lagi kelakar tanpa kita faham? Sebab klien bagi
the freedom of expression dengan freedom berkarya, kreativiti tu 100% dekat kita tau. So bila kita macam iklan yang paling kita ingat, yang paling viral sampai Thailand tu, iklan kipas angin tu, ingat? Kat istana kan. Yang dia punya tukang kipas tu lambat, lepas tu dia pasang kipas melayang sultan kan, raja kan. Kelakar kan. Benda tu melekat sebab dia bagi full freedom. Abang Iskandar, Assalamualaikum. Dia bagi full freedom dekat pengkarya untuk berkarya, dan benda tu jadi. Maksudnya dia bagi bebas untuk agensi nak buat apa benda. Dia bagi agensi untuk buat idea apa semua, buat lah. So bila pitching, kalau klien tergelak, maknanya dia suka lah. Ini belum apa-apa dah klien dah dictate tu susah. Dia macam tak, kenapa ada setengah klien yang macam dictate benda tu. Macam dia rasa macam benda ni tak bagus lah buat. Walaupun benda tu macam kelakar kan, macam orang tengok macam benda tu lawak gila, tapi dia still sekat dia tu, jangan buat macam ni lah. Kenapa macam ada agensi sampai macam tu? Okay, sebab klien dia bukan daripada creative side. Klien kebanyakan daripada corporate side. Satu, corporate side ni kebanyakannya orang yang serius. Masih ada ramai lagi sebenarnya. Maksudnya kalau orang yang serius ni, dia tak menghargai lawak macam tu. Dia susah nak break. Mereka yang muda-muda lah. Kalau dia yang muda pun, dia serius pun sebab dia dah environment tu orang yang serius, dia pressure. Satu, itu yang paling simple lah. Nombor dua adalah dia tak sedar yang sekarang ni, the evolution of advertising, the evolution of berkarya dia kena cepat. Dia kena cepat. Kalau kita masih bercakap lagi tentang lawak-lawak daripada kita punya negara jiran macam Thailand apa semua kan, maknanya kat situ kita dah tak pandang ke depan. Sebab Thailand dengan Indonesia pun lawak dia pun dah lain sekarang ni. So sekarang agensi yang kelakar atau pelakon yang kelakar, kalau tanya aku, agensi lah kot. Agensi yang kena buat skrip apa semua. Team lah yang create the ni kan, yang create skrip, yang create the storyline tu. Agensi lah. Sebab aku pun nak buat iklan. Kata aku buat iklan bank baru-baru ni kan, BSB kan, untuk raya kan. Kita ambil pelakon-pelakon yang bukan daripada background yang kelakar sangat pun. Kita ambil Fauzan Awi, kita ambil Sarancak, pasal iklan Nosy Neighbor tu kan. Kita buat iklan berdasarkan bajet. Tapi macam mana nak bagi bajet tu value for money, the story tu lah. For me, content is always about storytelling. Tak kisah kau buat cerita lawak ke, cerita seram ke, cerita action ke, cerita thriller ke, cerita cinta ke, it's all about the story. Kalau cerita kau bagus, pelakon yang biasa yang baru menaik ni pun kalau kau kelakar lah. Sebab tu cerita 3 janda melawan dunia tu menjadi. Sebab si Nazri, si Bovin, kawan aku yang kat PTS tu sekarang jadi full-time writer, masa kita mula-mula develop department PTS Fortuna kan, kita ada satu buku humor tau, yang garis-garis cerita kan. Kita dah tahu garis-garis cerita 3 janda melawan dunia tu jenis yang komedi masyarakat. Kau tengoklah pelakon 3 janda melawan dunia siapa dia? Norma Damahuri, Raja Azura, Jatan, Norma Hakim. Tak ada list pelakon-pelakon ni sebagai pelawak tau, tapi power story dia. So maksudnya untuk membuat cerita lawak tak semesti memerlukan pelawak, pelakon pelawak. Yes, buat cerita lawak tak sebenarnya kena ada pelawak. Tengok geng Iyo Pari, asalnya geng Iyo Pari bukan pelawak tau tapi dia punya natural lah tu. Sebab dia punya apa, orang yang create Syami kan, Syami Shazli kan, dia yang membuatkan benda tu lawak. Dia yang macam create the storyline dia lawak. Dia anchor lah. Rayo Pare tu dia kan macam sengit kan. Kalau buat biasa-biasa dia tak ni pun. Cuma dia pandai macam mana dia olah benda tu. Betul. Supaya orang tu nampak bengong, nampak lawak benda tu. Siapa nama tu? Shazmi Shazli. Lepas tu kena cerita Pokia Concodil kan. Yang lawak seorang je. Lepas tu kau bawa masuk Wan Haram Fisu, kau bawa masuk Imam Manan, dah semua jadi lawak dah pula. Sebab anchor kau bagus. Bila anchor bagus, semua cerita bagus. So ya, dia bertitik tolak daripada situ lah. Siapa yang anchor, siapa yang leader project lah. Okay. So to wrap things up, cerita kat korang, the future of comedy is raw talent lah. Dan benda ni takkan habis kat sini lah. Aku akan sambung lagi lepas ni, sebab aku nak mula dalamkan lagi aku punya tesis ni. Aku nak tesis lah, sebab aku sampai aku nak buka peringkat aku sampai ada doctorate dengan professorship. Mungkin aku dah ulang ni banyak kali lah. Siapa yang follow aku daripada dulu kan, aku memang study komedi tau.
bila aku tengok Chow Sin Chi, Stephen Chow, aku bukan tengok gelak-gelak dengan kawan tengah family, tak. Lepas habis aku study, macam mana dia dengan teman tak kan, boleh ke tahap ini pemikiran awak dia. Dahsyat tau. Lepas tu diorang berpisah. Tu yang jadi dengan Syuib dengan Ajak tadi, sama lah kes dia. Bila Syuib dengan Ajak berpisah, bila Stephen Chow dengan Uncle Tak berpisah, Mak Tak berpisah, dah tak power dah. Kelakar tapi tak power lah. Lepas tu dia ada jenis lawak ni, kita cerita naik sampai lah. Dia yang jadi ensemble. Ensemble ni macam kalau cerita-cerita Piramli kan, kau mesti tahu kalau cerita Piramli mesti ada Sudin, mesti ada Aziz, mesti ada Amanisu dengan geng-geng pelawak lain lah. Yang ni ada je team kan. Kalau kau tengok tim-tim tu yang lengkap, kalau betul-betul yang lengkap ke, kau tengok cerita ni Alibaba punya dapur. Itu lengkap semua dia. Walaupun sikit. Kalau kau tengok itu dia punya macam apa, dia punya penyamun pun dia kelakar kan. Dia penyamun tu sebenarnya ensemble cast dia, yang dia cast yang sama. Walaupun kau tengok takkanlah semua Fazal. Aku tengok Alibaba punya dapur tak ada pun Sarip Dul. Kalau kau tengok ada. Kalau kau tengok Sarip Dul, bapak yang mana? Jadi penyamun kan? Bukan. Gimana? Alibaba bukan penyamun. Sarip Dul bukan penyamun. Dia apa? Dia ada tapi sikit je awak dia. Tapi kita Sarip Dul. Hello. Oh, yang jadi tu, yang jadi orang kaya tu Rompak lah tu. Lain kali jangan lari dari hutang kan, sebab penyamun tengah cuti. Dia suruh rompak rumah dia. Sebab apa? Sebab dia banyak hutang. Lain kali jangan lari daripada hutang. Itu Sarip Dul kan? Betul. Sikit je. Jadi cameo kan? Cameo. So boleh-boleh dia nak bagi, itu ya bestnya Piramli ni. Kalau kita tengok the dynamics of the economic situation dalam Piramli lah, dia boleh nak bagi semua orang job. Walaupun sikit. Kalau tengok cerita Seni Mak Menjadi Dapur, lead dia of course lah Sarip Dul kan. Tapi yang lain-lain tu pun sebagai back end je. Kemat Hassan, all ensemble sama juga macam Stephen Chow, dia ensemble kan. Kalau tengok Shaolin Soccer, kalau perasan macam Stephen Chow pun ada dia punya ni kan. ada team dia. Ada team dia. Yang macam ada satu tu, selain daripada Eng Mantat tu, dia ada macam seorang Mamat apa yang Mamat Jongang tu. Mesti ada kan? Kan? Dia Mamat Jongang tu macam buat yelah, macam dia mengacau lah benda tu. Benda tu dia lawak. Padahal kalau tengok film Hong Kong lain, dia tak berlakon tau. Bila Stephen Chow je. Stephen Chow kan Mamat Jongang kan. Kalau perasan macam style dia pun, konsep dia pun dah Abang Aziz pun dah buat dah. Betul, sama geng-geng dia je. Yang macam senario kan, senario dengan cerita lain mesti akan ada siapa tu? Prono kan. Ada Prono. Padahal dia side tu. Tapi so benda-benda tu yang buat benda tu jadi lawak. Hari tu masih interview dia terbongkar. Masih dengan pasport pun kan. Orang tersebut lah pula. Masih dengan pasport terbongkar cerita mana Abang Aziz jumpa Prono. Rupanya orang kampung dia dulu. Dia bukan pelakon pun. Dia bukan pelakon pun. Dia orang kampung. Macam arwah abang Mak jadi orang lah. Orang kampung dia je. Orang kampung lah. Yalah. Tapi raw talent lah. Raw talent. Yang jadi tak jadi, dia masih kelakar lagi lah. Ini benda ni, kalau technical term dia, kalau performance kan, kita panggil chemistry lah. Macam Jack kan, kenapa sekali-sekali dia panggil Man. Macam siapa tadi, kenapa sekali-sekali dia panggil Man. Kenapa dia panggil ABUs. Dan chemistry. Bila kau perform, kau dah ada orang yang kau kenal lama, yang boleh sambut kau punya punchline, yang boleh feed, yang boleh kill. Chemistry lah. So dia tu yang dia boleh bekerjasama sekali kan. Dan seperti mana kalau kau belajar sains, the level of chemical atau chemistry orang ni berbeza-beza. Kalau chemical reaction tu terlalu power, tu yang kau dapat kau punya Syuib, kau punya partner. Kenapa dia tak dengan Mamat sampai Mamat tak keluar? Sebab chemistry dah tak ada. Dia orang cinta, macam orang cinta lah. Ya, dia punya macam bonding dia tu yang membuatkan benda tu dia boleh sambut kan. Dan sedikit sebanyak aku nak highlightkan juga sebenarnya humor atau komedi ada kena-mena dengan sains juga sebenarnya. Sains dia dah banyak. Chemical, chemistry, the biology of it. Itu bab lain lah kita cerita. Sekali saya ulang benda ni saya serius I'm serious about comedy. Psychological effect. Macam itu mungkin bab lain. Psychological effect ni apa lawak polos pergi jalan ni. Dia bikin lawak, bagi saya lawak. Mungkin
satu hari nanti saya akan cerita The Psychological Effect of Comedy. Sampaikan Jim Carrey bersara. Itu pun idola saya tu. Kenapa sampai satu tahap, bila kau tengok, wah dia ni lawak badan tinggi kan, lepas dia buat Seven Curah, dia buat The Mask. Dia buat The Mask, dia buat lawyer, dia buat lawyer. Lawyer pula. Lawyer. Dia cerita tahu sini. So bar tu naik kan. Sampai satu tahap, masa Jim Carrey senyap. Di situlah kita nampak otai tu memang dia panggil otai bersebab lah. Sampai sekarang dia kata dia tak akan berlakon lagi lepas Sonic nombor 2. Aku upset lah. Sebab kalau kau nak bersara pun, aku bukan tak bagi dia bersara, aku bukan tak bagi dia berhenti berkarya ke apa, tidak. Cuma cara dia end dia punya karya tu dengan Sonic. Dia kena ada satu filem penutup yang ni lah, yang grand lah, yang dia direct ke apa ke. Tapi itulah. Macam Stephen Chow kan, dia habiskan karier dia dengan CJ7. Jadi ni kan, jadi yang dia jadi main actor lah. Aku respect tu sikit sebab bila kau tengok CJ7 ni tak macam filem-filem dia sebelum ni, sebab dia terlalu personal. Kadang kau tengok siapa jadi budak tu anak dia tau. Anak dia ke? Anak angkat dia. Anak angkat? Dia kan tak kahwin lagi kan. Tapi yang menariknya, yang pelakonnya tu dah cerita dia lelaki. Tapi sebenarnya perempuan kan? Budak tu kan? Itu anak dia tu, anak angkat dia tu. Anak angkat. Lelaki tapi perempuan. Perempuan tapi lelaki kan? Dia dalam cerita tu dia jadi lelaki, tapi sebenarnya dia jadi perempuan. Kau nak menghala ke mana? Tak apa, aku ni sekali lah perjalanannya. Wah, sono buat hotel Aku nanti bila aku masuk Kupang, lepas tu bila keluar balik aku terus masuk ke ni, Batu Muda, dalam. Kalau korang suka konten ni pasal ni, aku akan segmen baru dah ni. Aku tak sampai masa kau buat segmen masa komedi ni kan. Pemikiran analytical ataupun pemikiran yang lebih serius tentang dunia komedi, supaya orang faham how hard it is, how difficult it is, how challenging it is untuk buat orang gelak. Dia bukan setakat perlukan training, bukan setakat perlukan pengalaman, tapi dia memerlukan pemikiran yang mendalam. Macam aku nak tanya kau lah, macam komedian ni kan, macam dia orang ni dengan siapa dia orang berguru sebenarnya? Adakah benda tu dia berguru ke, ataupun memang dia punya talent komedi tu datang sendiri? Is it a train punya skill, ataupun dia nature, by nature punya skill buat orang gelak ni? This is the classic question atau classic case of is it by nature or nurture lah. Nurture ni sama ada kau develop yang kau tak ada talent, ataupun kau memang talented, kau develop later as your skill. Sama je jawapan macam bidang-bidang ilmu lain. Kalau kau nak berlawak, kalau kau nak jadi seorang pemandu F1 yang hebat, kau nak jadi seorang saintis yang hebat, apa semua, benda ni dia bertakluk pada, macam biasa, awak boleh jangka jawapan dia 3 perkara. Yang pertama, dia sebenarnya talent tak masuk pun dalam equation ni. Talent tak masuk. Talent tu bonus bagi aku. Talent tu bukan tak masuk bagi equation ni pun. Sebab aku pernah tengok orang tak kelakar jadi kelakar. Betul? Betul, macam awak, macam Alik, macam Padil, macam kan. Orang yang saya kira benda-benda tak kelakar pun, memang tak kelakar, tapi dia start dengan experience kau in life. Experience in life ni maknanya dengan siapa kau berkawan, dengan siapa kau bergaul, dengan siapa kau bercakap, environment kau, segala semua apa kita tengok. Environment lah sebenarnya. Kalau kita tengok situasi di negara kita sekarang atau di dunia sekarang, dia sangat pelik. So kita nampak satu angle, bila pelik-pelik boleh jadi lucu tau. Terlalu banyak benda, benda macam ni pun boleh jadi lucu lah benda tu. So kau pula berkawan dengan aku, dengan orang yang pakai angle yang sama, benda ni kelakar, benda ni aku buat jadi lucu. Satu, ni kenapa cucuk ni, dah lah kita duduk buatan tempatan. Bagi saya ni benda ni lucu lah. Saya kena tangkap bagi aku. Kereta Kelisa kena cucukkan kereta Azia, lucu Nombor 2 ialah we do this constantly. Orang-orang macam ni, macam kau cakap kan, macam dia orang lucu kan, dia orang buat ni on a daily basis. Off and on, dia practice lah. Off and on camera. Kalau tak on camera, untuk filem yang dia buat, atau cerita buat, untuk sitcom yang dia buat, dia buat hari dengan family dia, dengan kawan dia, dengan saudara mara dia, dengan kawan dia. So benda tu dah jadi part of his habit. Dia jadi habit, dia akan rasa macam pelik, atau dia rasa macam tak sedap, atau dia rasa tak bernyawa kalau dia tak berlawak sehari. Pernah tak kau nampak, tak payah kau lah, kau tanya diri sendiri, pernah tak sekali kau tak berlawak hidup kau? Bila kau rasa janggal atau kau tak berlawak sehari hidup kau, maknanya kau tu dah jadi true comedian.
Macam aku akan rasa benda tu. Aku tak tahu. Aku rasa kau pun rasa benda tu. Pernah tak sehari lately lah, for the past 3 or 4 years, ada sehari tu kau tak buat lawak? Pernah? Tak pernah kan? Mesti ada dia lah. Banyak kau dah jadi. Dia at least bukan lawak. Kadang-kadang kita bergurau kita bergurau kan. Kadang orang dekat kita bergurau kan. Kadang-kadang benda tu mungkin tak lawak. Kadang-kadang kita being sinis kan. Benda tu nak lawak, kadang bila orang benda tu jadi lawak ke, ataupun ada orang akan anggap benda tu lawak, ada orang anggap macam benda tu macam menyindir dia, mungkin buat dia sakit hati kan. Tapi bagi kita benda tu nak melawak benda tu kan. Sebab ada orang yang aku kenal, direct atau indirect, dia tak berlawak langsung. Dia serius. Dia bukan komedian. Siapa kata nak jadi pelawak atau jadi lucu tu susah? Tak, sebenarnya senang. Hanya ikut 3 ruling ni aja. Yang pertama tadi aku dah beritahu kan, jadikan benda ni habit lah. Nombor 2, tengok kalau kau rasa janggal tak berlawak satu hari. Kalau kau rasa janggal atau pelik, kau rasa tak ada lah, pasal kau berlawak at least satu kan. Hanya kau on the road to be a true comedian. Betul. Dan nombor 3, dia sebenarnya tak semestinya semua orang kena jadi pelawak, tapi dia at least dia kena ada sense of humor. Correct. Sense of humor tu penting, kena ada. Kalau tak, macam kalau tak ada sense of humor tu, kalau kita nak berkawan pun orang susah nak berkawan dengan kita. Exactly. Itu yang masuk nombor 2 tadi tu. Dia jadi habit tau. Dia jadi benda. Bila kau sebut sense of humor, sense tu kau punya deria, kau punya naluri, kau punya fitrah untuk buat lawak tu automatik. Tu nombor 2. Dan nombor 3 sama penting nombor 1. Nombor 2 adalah yang menunjukkan kau ni tak perlukan talent untuk berlawak adalah kau punya surrounding kau. Kau punya persekitaran. Kita patut rasa bersyukur dan kita rasa beruntung sebab dilahirkan di bumi Malaysia. Bumi Malaysia tu saja menjadi satu benda lawak. Kau buka media sosial, kau dah rasa benda tu lucu. Kau berjalan, rasa benda tu lucu. Malaysia ada sebuah negara yang kelakar. Saya cakap serius tak perlu pun kau tengok TikTok, kau tengok YouTube, tak payah. Kau keluar je dari benda kelakar. Tak macam pergilah pasar ke, kau mesti jumpa benda kelakar ni. So talent, sense of humor apa semua ni dia akan develop sendiri kemudian. Itu depan So kita nak menghampiri. Terima kasih untuk mereka yang terdapat tengok. Hari ni saya akan upload di vlog sebentar lagi, untuk saya punya daily vlog. Dan kita cubalah buat benda ni bersini. Alright. Sebelum kita berunding, ucap terima kasih dan bagi satu punchline. Tiba-tiba Itulah punchline dia. Kita punchline suruh bagi punchline. Tak ada. Punchline tak ada tak ada. Benda tak boleh dia buat-buat Okay guys, Assalamualaikum. Boom.